Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar? Okey, berjumpa lagi di sesi PDPR yang seterusnya. Okey. Jadi hari ini yang lepas kita dah belajar tentang organ pernafasan manusia kan. Awak dah tahu kan? Jadi hari ini kita akan sambung lagi, masih lagi dalam tajuk proses pernafasan, tapi hari ini kita nak tengok pula tentang tajuk kadar pernafasan manusia. Okey, kita ulang sedikit tentang organ pernafasan. Okey, siapa tahu ada berapa organ pernafasan yang telah kita belajar dulu? Okey, bagus. Ada berapa? Ada 3. Okey, boleh sebutkan tak yang pertama? Okey, bagus. Pertama ialah hidung, yang kedua ialah trakea dan yang ketiga ialah paru-paru. Okey, ini yang telah kita belajar tempoh hari 3 organ pernafasan manusia. Jadi hari ini kita nak tengok apa yang dia panggil kadar pernafasan. Tapi sebelum tu kita lihat dulu apa objektif yang kita nak capai hari ini. Okey. Jadi hari ini kita nak kita nak mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang dilakukan. Okey, ini ialah objektif kita pada hari ini Okey, kita nak tahu bahawa kadar pernafasan itu bergantung pada jenis aktiviti yang kita lakukan. Okey, sebelum kita meneruskan dengan lebih lanjut, apa yang dimaksudkan dengan kadar pernafasan? Okey, kadar pernafasan ni apa dia? Okey, untuk makluman awak semua, kadar pernafasan ialah kiraan naik dan turun pergerakan dada semasa bernafas dalam tempoh 1 minit. Cikgu ulang sekali lagi. Kadar pernafasan bermaksud kiraan naik dan turun pergerakan dada semasa bernafas dalam tempoh 1 minit. Kan masa kita bernafas, dada kita naik, turun kan. Cuba awak pegang dada awak. Lepas tu awak nafas. Okey, tarik nafas. Okey, dada kita naik. Hembus nafas. Okey, dada kita turun. Okey. Jadi pergerakan turun dan naik itulah yang kita kira dalam tempoh 1 minit. Itu maksud kadar pernafasan. Macam ni contoh. Okey. Berapa kiraan turun dan naik dada dalam tempoh 1 minit? Okey, semua orang buat. Okey. Semua orang letak tangan dekat dada. Okey, kita kira 1 minit. Okey. Berapa jumlah kadar pernafasan awak? Okey. Okey, kita kira ya. Okey, 1, 2, go. Okey. Dapat tak? Okey, jadi berapa kiraan turun naik dada awak tu dalam tempoh 1 minit? Itulah yang kita panggil sebagai kadar pernafasan manusia. Okey, kalau tengok gambar rajah ni, nampak? Kita kira 1 minit naik turun dada ni, bernafas. Okey, selepas habis 1 minit, berapa jumlah naik dan turun ni? Itulah yang kita panggil kadar pernafasan manusia. Okey, cikgu lanjutkan lagi yang ni awak faham kan? Okey, siapa faham angkat tangan? Okey, Kasih faham tak? Okey, bagus. Okey, cikgu teruskan Okey. Bolehkah kadar pernafasan ini berubah-ubah? Awak rasa boleh ke tak boleh? Ya, jawapannya boleh. Ya,
kadar naik dan turun ni dia boleh berubah-ubah kadar dia. Okay. So jadi macam mana kadar ni boleh berubah? Okay. Kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang kita lakukan. Okay, contoh. Semakin lasak aktiviti, semakin tinggi kadar pernafasan. Okey, contoh aktiviti lasak seperti berlari, berenang dan menaiki tangga. Okey, ini ialah contoh aktiviti lasak. Okey, ada lagi tak aktiviti lasak lain? Ada, seperti mendaki gunung, mengayuh basikal laju-laju, apa lagi? Bermain dengan kawan-kawan, main bola. So, tu semua ialah aktiviti lasak. Jadi, semakin lasak aktiviti yang kita buat, semakin tinggi kadar pernafasan yang boleh kita ukur. Ingat ya, semakin lasak aktiviti, semakin tinggi kadar pernafasan. Okay, ini 3 contoh yang cikgu bagi aktiviti lasak: berlari, berenang dan menaiki tangga. Okay. Aktiviti kurang lasak, kadar pernafasan kita akan rendah. Okay, contoh. Dia tengah buat apa tu? Dia tengah membaca buku. Okay, yang tu dia buat apa? Menonton TV. Menulis. So, ini ialah contoh aktiviti yang kurang lasak. Baca buku duduk je kan? Duduk je. Tengok TV pun duduk je. Kita tulis pun duduk je. So, aktiviti ni menyebabkan kadar pernafasan kita rendah sebab dia kurang lasak. Ada tak lagi contoh aktiviti kurang lasak lain? Ya, seperti mendengar muzik. Okey, apa lagi? Berjalan. Berjalan ya, bukan berlari tau, berjalan. So, kadar pernafasan kita lebih rendah. Okey. Okey, setakat ni jelas tak? Okey, bagus. Okey. Mengapa aktiviti lasak menyebabkan kadar pernafasan kita jadi tinggi? Ni contoh ni, ni paru-paru. Ni pertukaran udara dalam paru-paru. Okey, sebab dia ialah ni. Ni aktiviti lasak ke aktiviti tak lasak ni? Ya, aktiviti lasak. Okey, sebabnya sewaktu bermain, badan kita memerlukan lebih banyak gas oksigen. Dan ini menyebabkan kita perlu bernafas lebih cepat. Sebab itu lepas kita main, kita tercungap-cungap kan. Minta nafas. Sebab badan kita masa tu, dia perlukan lebih banyak gas oksigen. So, menyebabkan kita akan bernafas dengan lebih laju. Jadi, bila kita bermain dengan permainan yang lasak, maka kita akan bernafas dengan lebih cepat sebab badan kita perlukan lebih banyak gas oksigen. Ya, jadi kadar pernafasan kita akan menjadi lebih tinggi. Okey, perbandingan kadar pernafasan dengan aktiviti. Okey, dekat sini cikgu ada 2 jenis aktiviti. Lompat tali, mendengar muzik. Okey. Aktiviti mana yang kadar pernafasannya tinggi? Awak rasa yang mana? Okey, bagus. Aktiviti melompat tali. Aktiviti mana yang kadar pernafasannya rendah? Okey, good. Aktiviti mendengar muzik. Okey, jadi kat sini cikgu dapat tengok awak dah boleh bandingkan di antara jenis aktiviti dengan kadar pernafasan. Okey. Jadi kita buat sedikit aktiviti. Okey, cikgu nak dalam buku tulis awak. Okey, awak bina jadual seperti di bawah. Okey, awak bina jadual ni ada 2 ruangan. 1, kadar pernafasan sebelum aktiviti. 2, kadar pernafasan selepas lakukan aktiviti. Okey, lepas buat jadual ni. Okey, yang kedua, kira kadar pernafasan semasa rehat
dan catatkan di ruangan 1. Okey, awak lepas buat aktiviti kan, awak duduk rehat. Okey, dalam 1 minit awak kira berapa kali awak bernafas. Awak catatkan kat ruangan ni. Okey. Okey, selepas habis yang nombor 1 ni, cikgu nak awak lompat setempat dalam tempoh 30 saat. Okey, awak lompat 30 saat. Okey, lepas tu berhenti. Awak kira kadar pernafasan selepas lompatan dan catatkan di ruangan 2. Jelas tak? Okey. Jelas kan? Okey. Yang ini kadar pernafasan sebelum buat aktiviti. Yang ini kadar pernafasan selepas lakukan aktiviti. Okey, lepas dapat 2 jawapan ni, awak boleh bandingkan yang mana kadar pernafasannya lebih tinggi, yang mana kadar pernafasannya lebih rendah. Okey? Okey, cikgu harap setakat ni awak boleh faham Okey, jadi sebagai kesimpulan pelajaran kita pada hari ini ialah kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang dilakukan. Semakin lasak aktiviti, semakin tinggi kadar pernafasan. Okey. So, cikgu harap awak boleh dapat apa yang kita belajar hari ini. Awak boleh tengok video ni berulang-ulang kali sehingga awak faham. Okey. So, cikgu ucapkan selamat maju jaya. Kita berjumpa lagi di sesi PDPR akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum.